So hari ini kita nak berkongsi tentang Israel adalah sebuah projek penjajahan barat. So pertama kita pergi kepada kronologi sebelum tertubuhnya Israel di atas tanah Palestin. Pada 1799, Napoleon Bonaparte telah mendarat di rantau Asia Barat. Kalau specifically kawasannya adalah di Mesir. So dia berjaya untuk menjajah Mesir. So, akhirnya daripada Mesir dia pergi ke Palestin dan sampai ke satu kota dinamakan Jaffa. So dia sampai dekat Jaffa ni, dia bunuh semua penduduk dekat Jaffa, dan sebelum dia masuk ke Palestin, dia telah mengeluarkan satu kenyataan di mana satu kenyataan ini adalah untuk meraih sokongan orang-orang Yahudi yang berada di Palestin, yang berada di sekeliling negara-negara yang berada di wilayah Palestin ketika itu dan yang berada di luar daripada Palestin, supaya orang-orang Yahudi ini menyokong kempen ketenteraan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Waktu itu, Napoleon Bonaparte nampak bahawa monopoli British di atas rantau Asia Barat ni semakin besar. So dia tak nak ada monopoli British di rantau Asia Barat, iaitu kawasan di Mesir dan juga Palestin. Jadi disebabkan itu, dia terpaksa keluarkan kenyataan untuk meraih sokongan daripada orang-orang Yahudi supaya orang-orang Yahudi ini menyokong kempen ketenteraan dan memudahkan laluan Napoleon Bonaparte untuk menguasai kawasan-kawasan yang berada di rantau Asia Barat. Dan akhirnya selepas beberapa tahun selepas itu, akhirnya Napoleon Bonaparte berjaya untuk menguasai Mesir, tetapi akhirnya selepas itu dikalahkan kembali oleh British. Pada tahun 1840 ada satu convention yang dinamakan sebagai London Convention. So dalam London Convention ni ada negara-negara barat termasuk British, Rusia, Prusia dan sebagainya telah membincangkan beberapa inisiatif apa yang mereka nak lakukan di Mesir dan juga di rantau Asia Barat terutamanya. Kenapa mereka melihat Mesir ini adalah satu wilayah yang penting? Kerana Mesir ni kawasannya sangat strategik. Mesir ni juga boleh menjadi salah satu pintu untuk masuk ke Palestin. So kalau mereka dapat kuasai Mesir, mereka akan dapat satunya menguasai Palestin, dan yang kedua mereka akan dapat menguasai terusan Suez yang sangat penting untuk monopoli perdagangan di dunia. Ketika itu ramai yang menggunakan kapal dan sebagainya, jadi mereka memerlukan laluan yang sangat pendek yang boleh jimat kos, jimat tenaga dan sebagainya. Jadi akhirnya termeterailah perjanjian ataupun Convention London pada tahun 1840. Ini kita pergi kepada tahun 1897 apabila World Zionist Organization ataupun organisasi Zionis antarabangsa telah ditubuhkan oleh Theodor Herzl. Dan saya ingatkan bahawa Theodor Herzl bukanlah orang yang memulakan idea Zionis ni, sebabnya ada lagi penggerak-penggerak awal yang telah memulakan. Theodor Herzl adalah pelaksana, orang yang melaksanakan impian penggerak-penggerak awal untuk menjadikan ideologi Zionis ini sebagai satu gerakan dan akhirnya menjadi satu institusi yang sangat digeruni dan sangat dihormati oleh orang-orang barat. Dan selepas itu, kalau kita tengok selepas tertubuhnya WZO ataupun World Zionist Organization, mereka telah berbincang bahawa mereka nak menubuhkan sebuah negara untuk orang Yahudi. Dan ketika inilah tercetus dekat mana kita patut pilih untuk letakkan orang-orang kita, maksudnya orang-orang Yahudi ini. Macam mana nak letakkan orang-orang Yahudi ini yang berada di Eropah disebabkan oleh kezaliman dan juga penindasan orang-orang barat dan juga Eropah pada ketika itu. Dan akhirnya mereka telah memilih beberapa negara, antaranya ada Argentina, ada Madagaskar, ada juga di Somalia dan sebagainya. Tetapi kawasan-kawasan ini tidak disukai oleh golongan-golongan ataupun ahli-ahli bangsawan elit Zionis ini. Jadi akhirnya mereka meletakkan impian dan tujuan mereka di atas tanah Palestin. Kenapa tanah Palestin? Kerana mereka boleh menggunakan apa yang berada di dalam kitab mereka. Tahu tak bahawa golongan-golongan Zionis ni adalah mereka yang sekular. Jadi mereka terpaksa menunggang agama mereka untuk meraih sokongan orang-orang Yahudi pada para rabai yang berada di seluruh dunia untuk menubuhkan sebuah negara Yahudi di atas tanah Palestin. Dan akhirnya pada 1917 apabila Sir Rothschild telah bertemu dengan Sir Balfour, pada ketika itu adalah orang yang terpenting dalam kerajaan British, akhirnya dia telah menulis satu deklarasi, satu dokumen yang telah menyatakan bahawa dia akan memberikan tanah Palestin ini kepada orang-orang Yahudi untuk menubuhkan satu negara bangsa untuk orang Yahudi. Jadi selepas daripada itu, mereka menggunakan deklarasi Balfour ni sebagai suatu dokumen yang sangat sah, suatu dokumen untuk mengabsahkan Israel yang ada pada hari ini. Dan kalau kita tengok dalam rentetan sebelum-sebelum itu, British cuba sedaya upaya untuk menubuhkan Israel ini supaya ia menjadi pemampan ataupun buffer kepada kebangkitan yang dilakukan oleh orang-orang Arab, disebabkan banyak janji British terhadap orang Arab, di mana British pernah berjanji untuk memberikan Palestin kepada orang Arab tetapi tidak terlaksana. Dalam perjanjian Hussein McMahon tidak terlaksana, tetapi dia memberikan tanah Palestin tersebut kepada Zionis dan juga orang Yahudi. Jadi inilah yang dikatakan bahawa British pandai untuk mengelakkan daripada diri terkena tempias pemberontakan yang dilakukan oleh orang Arab, maka dia meninggalkan tanah tersebut pada tahun 1947. Dan apabila tiada kuasa yang berkawal ataupun yang menguasai tanah Palestin ketika itu, akhirnya Zionis masuk dan berperang dengan orang-orang Palestin yang kebanyakannya mereka adalah petani, orang yang bekerja kampung dan sebagainya.
dan akhirnya pada 15 Mei 1948 tertubuhlah negara haram Israel yang pada hari ini kita tidak sebut sebagai negara kerana Israel hari ini tidak memenuhi 5 ciri-ciri negara yang kita sebutkan dalam undang-undang antarabangsa. Maka kalau kita sebut hari ini bahawa adakah Israel ini sangat kuat? Tidak, mereka tidak kuat kerana mereka bergantung kepada kuasa-kuasa besar yang ada sejak daripada awal penubuhan mereka.